membicarakan tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Dia ada dua perkara. Pertama, perkara itu iaitu membatalkan pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa. Puasa dia sah. Maksud sah sini makna dia tak perlu qada lah, tak perlu ganti puasa dia tu. Tetapi ruginya dia, pahala puasa dia tak ada. Pahala puasanya batal. Itu dinamakan muhbitat nama dia. Benda tu namanya muhbitat. Muhbitat ni maknanya pahala puasa rosak, batal. Itu satu bahagian. Bahagian kedua, pahalanya batal, puasa tu pun batal. Bila puasa batal, wajib atas dia qada. Habis daripada Ramadan ni kena qada balik puasa tu. Itu dipanggil muftirat. Jadi dia ada dua, satu muhbitat, satu muftirat. Kita pergi tengok muhbitat dulu. Kalau sempat kita sambung kat muftirat. Muhbitat ada hadis dia. Sabda Nabi SAW, khamsun yuftirna as-sa'im. Khamsun, lima. Yuftirna, lima perkara yang merosakkan, yang menyebabkan batal as-sa'im, orang yang berpuasa. Menyebabkan puasanya tadi batal. Batal di sini dengan makna batal pahala puasa dia. Lima perkara yang membatalkan pahala puasa. Jaga lima perkara ni. Iaitulah yang pertama, al-kizbu. Al-kizbu maknanya bohong. Berbohong, menipu, berkata sesuatu yang tidak benar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan mengerjakan perkataan bohong tersebut, yakni dia dalam riwayat yang lain, huraian yang lain, dia kata bukan setakat bohongnya, perkataan yang keji, kataan yang buruk, kataan yang jahat. Kalau dia tak meninggalkan perkataan tersebut ataupun meninggalkan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk yang dibenci syarak, dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berkeinginan, dalam arti kata lain, Allah langsung tidak memandang perbuatan dia yang meninggalkan makan dan minum tu. Bukan main sanggup dia tak makan tak minum, Allah tak pandang langsung. Maksud Allah tak pandang sini, Allah tak beri dia pahala. Rugilah. Kan? Rugi. Tak makan tak minum sampai nyanda kat tiang. Jap-jap tengok jam, jap-jap tengok jam. Buka dia tanya. Siang ni sampai lapar dahaga, tiba-tiba tak ada apa. Tu Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Kam tu bahasa Arab, makna Melayu dia, kam tu maknanya berapa. Macam orang tanya kan, kam umruka, berapa umur kamu? Kam tu maknanya berapa. Adakah Nabi tanya berapa tu, Nabi tanya berapa ke? Bukan maksud tanya situ, tapi nak menunjukkan ramainya. Nabi kata kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Kata ulama, huraian dia, makna berapa banyak orang puasa tu maknanya ramainya orang berpuasa. Memang ramai pun. Kalau puasa sunat mungkin tak ramai. Main dengan puasa Ramadan ni rata-rata ramai puasa. Yang tak semayang pun puasa.
tikam nombor ekor pun puasa. Dedah aurat puasa, artis puasa. Baju yang nampak dada ni, I puasa tau dia. Dia puasa juga. Padahal baju habis nampak ni, rambut nampak habis aurat, puasa juga. Nabi kata kam min shaimin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak ada apa-apa pada puasanya. Kata ulama, makna hadis tu maknanya tak boleh pahala bagi puasanya itu, ilal ju' wal atash, melainkan dia cuma dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Dapat lapar dahaga je lah. Rugi sangat-sangat. Sebab buat benda ni bukan senang, susah. Daripada pagi tu tak makan sampailah petang kan, kena pula petang baru nak buka, makanan orang curi pula, lagi jam. Mana punyalah tahan, tiba-tiba tak ada apa, kosong. Balik kampung akhirat, mana pahala puasa saya? Tak ada. Allah kata aku tak terima kan. Pahala mu batal. Jadi jaga, janganlah menyebabkan pahala puasa kita batal, rugi sangat. Tu belum cerita Allah nak bagi berapa banyak pahala puasa ni. Dalam hadis yang lain Nabi kata, hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi ni maksudnya yang cakap tu Nabi, tapi sebenarnya asalnya Allah yang kata. Allah yang kata, Nabi tolong sampai. Itu panggil hadis qudsi. Dia beza dengan ayat Quran. Ayat Quran ni memang firman Allah terus. Yang ni Allah kata, tapi Allah kata kat Nabi, Nabi tolong sampai. Itu maksud hadis qudsi. Hadis yang kalau dalam taraf hadis dia paling tinggi sekali lah. Dalam satu hadis qudsi ni Allah kata, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'imi ati'fin. Setiap hasanatin, setiap kebaikan, apa saja kebaikan kita buat, kebaikan ni umum. Semayang sunat baik, baca Quran baik, tadarus kan, kita buat tadarus baik, derma baik, bagi orang buka, nak kita belanja, baik, semua tu baik. Kullu hasanatin, setiap kebaikan itu bi asyri amsalihha, paling minimum Allah bayar, paling sikit Allah bagi ganjaran 10 darjat pahala. Tu paling sikit, belum cerita paling banyak. Paling sikit, minimum. Satu benda buat baik, sikit je dia buat benda, darab 10. Bulan Ramadan ni hebat ni, bi asyri amsalihha. Tapi dia boleh pergi sampai apa? Ila sab'i mi'ati dikfin, sehingga boleh mencecah sampai 700 darjat pahala. Allah boleh upkan lagi pahala tu, ganjaran dia boleh cecah sampai 700 pahala. Dia dengar hadis ni tapi dengar separuh. Dia kata, sebab tu saya derma RM1 je Ustaz. Awak 700 kali 700 kan. Lepas tu dia kata jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat, sebab tu kedekut baik. 700 pahala. Tapi tak habis lagi hadis tu kan. Allah kata illa siyam, kecuali puasa. Puasa tak masuk dalam bab ni. Makna bila Allah kata illa siyam, kecuali puasa, maknanya puasa bukan 10, bukan 700, 10 pun bukan, 700 pun bukan. Itu apa? Allah kata fahuwali, fa innahu li. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku. Mereka ni buat semata-mata untuk aku. Sebab tu puasa dia antara ibadat yang boleh jadi ibadat tu ibadat yang paling ikhlas berbanding ibadat-ibadat yang lain. Ibadat lain kita buat boleh gak ikhlas, tapi dalam duk ikhlas tu kadang-kadang selit benda-benda tak elok, menyebabkan jadi ikhlas tu jadi sikit lah pula. Tapi main dengan puasa ni dia boleh jadi ikhlas 100%, melainkan dia sendiri yang membocorkan ikhlas. Sebab apa? Sebab ibadat lain semua orang boleh nampak, tapi puasa orang tak nampak. Semayang orang nampak tak kita semayang? Nampak kita berdiri rukuk, iktidal, sujud tu, nampak perbuatan semayang. Oh semayang ni tu.
Orang kata dia semayang sebab nampak perbuatan tu. Bayar zakat pun nampak dia salam. Hangguk lepas tu minta baki pula tu. Masa tu halal dah lah, berapa sen sangat baki tu. Minta balik baki. Bayar zakat tu. Gi haji umrah, lagi nampak balik kepala otak. Balik kepala otak, bawa air zam-zam, minyak wangi tak wangi-wangi, tasbih mudah putus. Tu tanda-tanda dia. Kan? Nampak gi haji nampak, umrah nampak. Korban nampak dia duduk sembelih lembu. Kalau tak sembelih pun dia duduk sebelah. Nampak. Makna nak ceritanya, amal ibadah lain semua nampak. Baca Quran nampak, semua nampak. Kecuali puasa. Puasa nampak tak? Nampak. Dah tadi semua puasa. Husnuzonnya je, sangka kita baik, semua puasa lah. Tapi mana tahu ada yang tak puasa ni, tapi buat makan buka, sedap apa tengah hari bantai dah tadi. Contoh kan sini tempat lain, sini bagus. Kan? Sebab apa? Sebab orang tak tahu. Puasa ni orang tak tahu. Puasa Ramadan ni ialah mungkinlah semua puasa kan. Tapi kalau puasa sunat luar daripada Ramadan nanti, Isnin Khamis, siapa tahu dia puasa? Melainkan kalau dia cerita dia puasa. Orang tak tahu dia puasa. Sebab puasa bukan nampak ada perbuatan apa pun tak. Dia macam orang biasa, sama macam orang lain. Cuma dia beza tak makan tak minum. Lepas tu ibadah puasa adalah ibadah yang mendidik kita menjadi seorang yang benar-benar ikhlas. Buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana siapa. Lepas tu dah cantik dah ibadah puasa tu, janganlah kita pergi bocorkan ikhlas tu. Kan? Yang Ramadan ni tak ada benda sangat lah, biasalah orang. Tapi main dengan puasa sunat ni, lepas ni puasa 6 kan. Jemput raya kedua. Raya pertama tak boleh puasa, jangan warak terlebih pula kan, tak boleh, haram kan. Puasa ni raya kedua. Kata jamah lemang tu. Saya puasa. Tak apa lah. Cakap gitu tak apa dah. Tiba-tiba pergi sambung. Dah tiap-tiap tahun gini. Dia cerita kat orang buat apa tiap-tiap tahun tu. Tu mula ada sifat nak menunjuk. Bila sifat nak menunjuk, itulah namanya riak. Bila riak, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan, rugi sangat, pahala tak terpakai. Puasa sah tapi pahala lah tak dapat apa. Rugilah penat. Lepas tu tak usah lah. Kadang tu dia puasa sunat Isnin Khamis kan, lagi petang lagi dia tulis dalam WhatsApp, lagi petang nak buka apa dia buat tanya. Dia nak buka apa aku betul. Nak telan apa telan, sepanjang hidup nak apa telan. Tak payah pergi buat tanya orang. Dia nak supaya nanti kawan dia balas, hang puasa sunat ke? Padahal dia puasa ganti. Sebab hari tu ngelak kan. Orang komo-komo 3 kali keluar balik, dia sekali keluar, 2 kali keluar, kali 3 senyap. Bila kita telan. Lepas tu dia nak orang puji lah dia. Bila dia puasa tu, sekali orang kata, orang puasa sunat dah gitu-gitu puasa lebih kurang dia kata, cik mana macam tawaduk lah tu. Tapi kat 8 tahun dah gini ni dia rosak. Tak mau. Dah Allah tahu cukup lah, tak payah orang tahu. Kita ni pelik ni, manusia ni, dia nak buat satu benda, dia nak orang tahu. Sebab apa? Sebab bila orang tahu, baru hang tahu aku siapa. Dia nak macam tu. Baru dia orang pandang dia hebat. Dia nak orang pandang dia hebat. Dia tak fikir Allah. Bila kita dah boleh ni, kita boleh hadir kuliah. Tadi dah buka puasa berjemaah, lepas tu semayang berjemaah, kuliah pun berjemaah, lagi semayang isyak lah, boboh pula tarawih. Tarawih sini 8 ke 20? 8 dah sebenarnya. Kan? Dah nak balik jauh gini. Tarawih pula kita boh 8. Kan? Siap dengan witi. Mana nak dapat hari lain? Bulan puasa je semayang sunat 8 pun banyak, 20 lagi power lah kan. Itu pun banyak dah tu. Boleh hari lain, bukan bulan Ramadan. Habis ni keluar daripada bulan Ramadan ni, masuk lah lepas raya ke apa ke. Habis semayang isyak, untuk imam toleh belakang,
Okay, lepas semayang isyak ni kita semayang sunat tak banyak 8 rakaat kata. Dia berapa mana ni bukan Ramadan, mana ada tak ni bukan tarawih kata tu imam. Tapi kita nak membanyak-banyakkan amal. Boleh tak? Orang belakang pandang sama dia. Kan? Tu imam buat 2. Assalamualaikum, Assalamualaikum tak ada belakang. Bakal lari habis kamu. Nak panggil solat ajak pun bayar. Kan? Ni bulan ni ada kekuatan 8 rakaat. Mana nak dapat hari lain kita boleh buat 8 rakaat semayang sunat. Apatah lagi kalau 20 dahsyat. Tu kata sebab Allah berikan kekuatan. Ni bulan rahmah. Bulan rahmat Allah. Lepas tu dalam hadis Nabi kata awalu, hadis ni hadis dhaif lah. Lantak Wahabi nak kata tak payah pakai apa dah. Kita asalkan maknanya boleh membawa kebaikan, kita ikut lah. Hadis dhaif ni bukan hadis palsu, jangan salah faham lah. Hadis palsu ni hadis maudhu'. Palsu tu makna Nabi tak sebut. Dia orang kata Nabi sebut, tu baru palsu. Hadis dhaif Nabi sebut, cuma riwayatnya tu tak berapa kuat berbanding hadis-hadis yang lain. Itu makna hadis dhaif, bukan hadis tu palsu. Jadi ada dalam satu hadis ni Nabi kata awalu syahrul Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itaqun minan nar. Tu hadis tu. Apa makna dia? Awalu syahrul Ramadan, awal bulan Ramadan itu rahmatun, rahmat. Bunyi dah. Wa awsatuhu maghfiratun, maghfirah. Wa awsatuhu tu maknanya pertengahan. Pertengahannya maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya itqun minan nar. Apa dia tiga-tiga ni? Nabi mengklasifikasikan Ramadan ini pada 3 fasa ataupun 3 bentuk pecahan. Pertama Nabi kata awal Ramadan. Lepas tu Nabi kata wa awsatuhu, pertengahan Ramadan. Kemudian Nabi kata wa akhiruhu, akhir Ramadan. Jadi bulan Ramadan ada berapa hari? Ramadan ada berapa hari? 25. Weh cepat sangat nak raya. 30 biasanya ada kadang-kadang 29. Tengok anak bulan. Baik. Jadi kita bahagikan, katalah kita ambil genap 30, kita bahagi 3. Awalu yang makna permulaan tu 10 hari pertama. Wa awsatuhu pertengahannya 10 hari kedua. Wa akhiruhu 10 hari ketiga. Nabi kata 10 hari pertama awalu syahrul Ramadan rahmatun. Awal tu yang 10 malam pertama tu rahmat. Apa makna rahmat? Makna rahmat kasih sayang daripada Allah. Bukti kasih sayang pada Allah, kita tengok 10 malam pertama ramai tak ramai? Banding malam ni kurang sikit lah ni. Tak payah kata sini, mana-mana tempat saya kita sekirah 2 kali 5 sama je. Hari pertama tengok AJK pening kepala kan, sebab semayang sampai luar, sampai sujud atas lipa. Mujur tak dalam kolah dia semayang. Penuh. AJK pening, macam mana ni ramai sangat, kita kena sedia sejadah, tikar apa semua. Saya kata dengan AJK, tak apa, jangan kalut sangat, 10 pertama je. Lepas tu dia koin kurang. Sungguh tak? Sebab apa? Sebab apa yang mula-mula tu ramai? Yang ni semua datang. Geng karaoke datang, geng seluar pendek datang, tapi tak datang pakai seluar pendek. Elok lah dia pakai tu. Tapi nak cerita geng tu, habis semua datang. Sebab apa? Sebab mereka datang kerana rahmat daripada Allah. Allah sayang tu. Allah tengok, Allah nak tunjuk bukti Allah sayang kat kita. Walau kita ni jahat, nakal, semayang pun buat lebih kurang dengan Allah. Kadang semayang, kadang tak semayang. Ada seorang tu kita kenal dia semayang subuh. Masa subuh dia ada, lain tak ada. Tanya subuh datang semayang, lain tak semayang ke? Mujur kat saya semayang kat subuh. Kawan-kawan saya subuh tak semayang. Ada dia kira begitu pula. Jeng orang ni. Tapi itulah maknanya semua akan pakat datang. Allah tarik hati dia, Allah sayang pada dia, Allah jentik hati dia untuk datang ke rumah Allah. Surau masjid semua penuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga penuh.
Sebab Allah tunjukkan kasih sayang mahabbah ni, semua jadi tergerak hati untuk pergi rumah Allah. Gerak hati pergi. Itu yang pertama. Wa ausatuhu maghfirah. Masuk 10 yang kedua. Kita sekarang ni 10 kedua dah. Masuk 10 kedua ni maghfirah. Apa makna maghfirah? Keampunan. Tadi Allah yang campakkan dalam hati ni, Allah kasih pada kita, Allah gerakkan hati kita untuk pergi ke masjid surau. Kita pun pergi. Tapi kalau kita tak balas kasih Allah tu, maka dia akan habis kat situ. 10 malam tu habis situ. Masuk yang kedua ni tak boleh pergi. Kekuatan tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak membalas kasih. Tapi orang yang membalas kasih, macam mana nak balas kasih? Tadi Allah dah buktikan Allah kasih pada dia, Allah tarik kat hati dia untuk datang ke rumah Allah. Tanda dia balas kasih Allah, dia tunjukkan balik pada Allah, ya Allah, saya sayang pada engkau wahai Tuhan. Tanda saya sayang, saya akan sungguh-sungguh beristiqamah melaksanakan ibadat padamu. Dia pun mujahadah, walaupun hati tu kadang-kadang keras, payah nak pergi apa semua, tapi dia lawan hawa nafsu dia. Gigak lah kan. Surau Nurul Ihsan ni ada buat majlis buka puasa, takkan aku datang buka je semayang tak datang. Dia rasa malu gak tu ada. Jadi dia pun gerak hati dia, dia lawan hawa nafsu dia, mujahadah. Dengan sebab berkat mujahadah dia tu, Allah sambung hati dia tu sampailah 10 yang kedua. 10 kedua ni dia dapat maghfirah, keampunan daripada Allah. Sebabkan kehebatan dia bersungguh-sungguh nak pada Allah, Allah ampun dosa dia. Dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah. Ni bulan yarmiduz zunub, kata ulama, bulan menghancurkan dosa. Ambil peluang kan, ambil peluang. Bulan Ramadan ni pintu neraka ditutup. Maksud pintu neraka ditutup, Allah tutup segala kemurkaan dia, azab-azab dia Allah tutup. Orang dalam kubur tu diberhentikan sekejap siksaan dia. Sebab bulan ni Allah tak nak ada kemurkaan, Allah tak nak marah-marah apa tak ada. Stop. Allah buka pintu rahmat, pintu syurga terbuka luas. Siapa nak minta ampun, Allah ampun. Allah tunjukkan habis kasih sayang dia. Sebab ni bulan-bulan yang paling dikasih. Tiba-tiba kita buat tak peduli kasih Allah. Macam seorang tu, walaupun kita buat tak tahu, dia tetap tolong kita, dia tetap sayang kat kita. Kalau orang tu balas boleh tahan kira, kita suka tak? Tapi lagi kita tunjuk kita kasih kat dia, dia buat bodoh. Lama-lama kasih orang tu tawar tak tawar? Kata malah dah aku peduli pasal dia. Aku tunjuk kasih kat dia pun dia buat tak tahu. Macam ni manusia. Allah tunjuk kasih, buat tak hati. Tak apa ni. Tapi bila dia boleh maintain istiqamah sampai kat pertengahan maghfirah ni, keampunan, kalau dia mujahadah dan dia teruskan istiqamah, tak apa, kita tak boleh meningkat naik puncak ke tinggi gitu. Paling tidak kita bertahan di tempat kita. Tak boleh nak tadarus Quran sampai 15 juzuk jam kata berat tak boleh tak? Maintain yang itu, tak apa dah. Semayang jemaah ni maintain lah yang tu, maintain. Tak boleh nak naik lebih. Nak buat qiyamul lail, tahajud, Allah dah ada tahajud dah, terkejut adalah. Tapi maintain yang lain tu. Semayang jemaah maintain. Jaga yang ni. Bila jaga yang ni, insya-Allah dia akan sampai ke 10 yang terakhir. Dia boleh masuk yang tu. Kalau yang ni dia tak jaga, jangan harap 10 malam terakhir tu dia boleh masuk. Ingat kita buat ni sebenarnya bukan kita, Allah yang tolong. Kalau Allah tak tolong, tak ada kita sini. Jadi sebab tu kita kena berhajat pada Allah. Allah yang bagi bantuan dengan kita kekuatan. Kalau Allah bagi bantuan kekuatan, boleh sambung sampai 10 terakhir. 10 terakhir kata Nabi, itqun minan nar. Apa maksud dia? Kebebasan daripada api neraka. Apa sebab pula bebas daripada api neraka? Sebab kalau dia dapat 10 yang pertama, 10 yang kedua, dia boleh kekal sampai 10 yang ketiga. Saya yakin, pasti orang ni akan mendapat malam Lailatul Qadar. Tak payah pergi tilik lah, tengok pokok, tengok langit malam ke berapa kena. Takut tak kena. Dia ni confirm kena. Asal nak confirm kena Ustaz? Sebab kalau dia buat setiap malam, mesti salah satunya malam Lailatul Qadar. Walaupun dia tak nampak apa-apa bukti.
Nah, dia tak semesti dengan bukti. Dia dapat je malam tu buat ibadat, dia dikira orang yang mendapat Lailatul Qadar. Ini dia nak tunggu pokok sujud, dia tengok pokok. Lah kali dia yang tak sujud-sujud. Tak payah kalut soal pokok tu, kita buat, maintain. InsyaAllah kalau dia kenalah satu malam Lailatul Qadar, itu yang disebut oleh Nabi itqun minan nar, dibebaskan daripada neraka. Tak bebas macam mana? Nak Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama congak-congak 1000 bulan tu samaan dengan 84 tahun ke 83. Bersamaan dengan lebih kurang lah 83 ke 84 tahun. Maknanya seusia manusia zaman kita hari ni. Kita pun umur belum tentu sampai 80. Tapi bila dia dapat buat ibadat malam tu, macam dia buat ibadat selama 84 tahun. Tapi ada ulama yang menafsirkan ayat ni, khairun min alfi syahr tu, dia kata khairun tu maknanya lebih baik, bukan sama taraf dengan 1000 bulan, tapi lebih banyak daripada 1000 bulan. Bila lebih banyak daripada 1000 bulan, makna lebih pada 1000 bulan lagi. Ganjaran pahala. Maka kalau kita boleh maintain, insya-Allah kita dapat kebebasan daripada api neraka Allah. Dapat kebebasan daripada neraka Allah, mana kita alhamdulillah jadi hamba yang berjaya. Cumanya result dia nak tahu kita berjaya tak berjaya bulan Ramadan ni, dia bukan masa ni, dia kena tunggu lepas raya. Lepas raya tu baru tahu result dia, kita Ramadan tahun ni berjaya ke tak. Nak tengok jaya tak jaya, tengok lepas keluar Ramadan hidup kita macam mana, hubungan kita dengan Masjid Surau ni macam mana, makin meningkat ke makin ke laut. Kalau makin ke laut, makna Ramadan gagal sebenarnya. Bukan Ramadan tu gagal, kita yang gagal ambil manfaat pada Ramadan ni. Tapi kalau boleh maintain, alhamdulillah, insya-Allah kita dapat. Kadang-kadang ada orang tu sampai kan raya hari pertama kita kena makan sunat kita makan sebelum pergi masjid nak sembahyang raya tu kan. Kadang orang ni dia dah bila amal ni dah jadi biasa, dia jadi kekok nak makan. Dia siap tanya, boleh makan ke? Rasa macam pelik lah nak makan ni. Sebab apa? Sebab dah terbiasa. Kita nak didik hidup kita ni terbiasa. Orang dah terbiasa solat jemaah, bila tak boleh buat solat jemaah, dia terasa, tak kena, macam tak sedap. Itu terasa. Sebab benda dah jadi biasa. Ni kita nak ibadat tu jadi biasa pada kita. InsyaAllah moga-moga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diselamatkan kita untuk kita sama-sama terus bermujahadah untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan kita, insya